dengan apa yang dikatakan tanda kecelakaan. Bahawa orang yang beriman itu, dia sentiasa menghargai diri dan masanya yang Allah berikan. Sebab itu modal hidup kita ialah masa. Yang ada kita pada hari ini, umur kita 15 tahun, 35 tahun, 60 tahun, 100 tahun baik. Masa kita itu, modal kita ialah hembusan nafas kita. Menjadi bahan kepada kita untuk menjadi saksi bahawa kita ada ilmu yang bermanfaat. Walaupun tidak menjadi ustaz, tidak menjadi ulama yang besar, tetapi cukup dengan mengajar orang-orang di keliling kelalang kita, sudah memungkinkan kita itu mendapat syafaat apabila kita mati meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu dalam keadaan Allah berikan dia ilmu, dia beramal dengannya. Dan dia mengajarkannya kepada orang lain dengan ilmu tersebut. Itu hadis yang pertama. Saya nak bawa nanti kefahaman ini dalam kita nak menerangkan bagaimana pentingnya kita itu melihat orang yang di atas kita dalam urusan agama. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Salim an abihi radhiyallahu anhu, la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dalam keadaan satu hadis yang lain, Nabi menyebut tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, Allah berikan Quran, dia faham Quran, dia hafal Quran, dia beramal, fahuwa yaqumu bihi, dia beramal dengan Quran, dia beramal membacanya, menjaganya, menyampaikannya, ana al-laili wa ana an-nahar, iaitu siang dan malamnya dia menyampaikan Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan laki-laki yang Allah berikan kepadanya kelebihan harta, lalu digunakan harta tersebut untuk apa? Untuk dia infakkan pada jalan Allah, pada malamnya, pada siangnya, dalam keadaan dia sampaikan. Jadi itu hadis yang kedua. Maksud di sini saya nak sebut bahawa kita ini dalam kehidupan, kita kena ada satu sifat yang dipanggil tamak. Tamak, bahasa Arab ta mim ain, tamak. Tamak ni terjemah bahasa Melayu mudah faham, tamak. Tamak ni kalau kita sebut boleh kita jadikan perkataan haloba, kita boleh jadikan perkataan serakah, kita boleh terjemah jadi perkataan apa dia? Kita kata perkataan yang sangat negatif. Tetapi kalau kita ambil semangat tamak itu dalam erti kata ghairah, kalau kita terjemah lagi dengan perkataan ghairah dalam beribadah, ghairah dalam ketaatan, ghairah dalam kebaikan, maka nescaya dia menepati dengan hadis Nabi yang saya bacakan itu tadi. Maknanya tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, melainkan dalam perkara-perkara ketaatan. Antara yang Nabi sebut tadi, laki-laki yang diberikan harta, dihabiskan hartanya untuk dia bersedekah. Laki-laki yang diberikan ilmu, ilmunya itu digunakan untuk menerangkan, untuk mengajar umat. Laki-laki yang diberikan Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia memperjuangkan Al-Quran, dia terangkan ummah dengan Al-Quran. Maksud di sini ialah al-ghibtah itu hasad yang disuruh. Al-ghibtah, ghain ba ta marbuta, ghibtah, ghain ba ta marbuta, ghain ba ta marbuta, ghibtatun. Al-ghibtah ini iaitu hasad yang disuruh. Hasad yang disuruh
dia teringin nak menjadi orang yang kaya, yang infak, tanpa dia sekali-kali tidak terlintas dalam hatinya agar Allah menarik kekayaan orang tersebut. Dia teringin nak menjadi orang yang berilmu itu, dalam masa yang sama dia tidak terlintas dalam hatinya agar Allah tarik nikmat ilmu yang pada orang tersebut. Dia teringin nak jadi orang yang hafal Quran tersebut. Allah berikan dia Quran, dia nak mengajar macam orang tersebut, dalam hatinya tidak terlintas untuk dia menjadi orang tak terlintas dalam hatinya agar Allah menarik balik nikmat ilmu yang Allah berikan pada orang tersebut. Sahabat yang saya kasih sekalian, sebab itu orang yang beriman, hatinya sentiasa ada satu semangat, dipanggil ghairah. Semangat ghairah untuk beribadah. Dia ada rasa ghairah untuk beribadah dan ghairah untuk memajukan dirinya dalam seluruh aspek kehidupan dia. Di mana ada ruang-ruang dan peluang-peluang kebaikan, dia akan berkejar-kejaran. Ini sifat. Ini sifat orang-orang yang beriman. Justru itu, orang-orang yang memandang orang yang lebih bawah daripadanya dalam urusan agama, ini bukan kehidupan orang yang beriman. Sebab daripada hadis ini kita faham bahawa orang yang beriman itu dia ada satu sifat yang hebat dalam dirinya, yang dipanggil apa dia, ghairah dalam ibadah dan tamak dalam mencari kebaikan. Dan ini juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Antaranya Imam Asy-Syafi'i menyebut satu sifat dalam menuntut ilmu itu yang dipanggil hirsun. Hirsun, ha ra sad. Ha ra sad. Hirsun. Apakah maksud hirsun? Hirsun itu ialah tamak dan ghairah dalam menuntut ilmu. Tak cukup dia belajar tauhid, dia belajar fiqh. Tak cukup fiqh, dia belajar tasawuf. Tak cukup tasawuf, dia belajar faraid. Tak cukup masjid sini, dia pergi masjid sana. Tak cukup masjid sana, dia pergi masjid yang sebelah sana. Arti kata lain, sentiasa. Tak cukup dengan tok guru ni, dia pergi tok guru sana. Tak cukup dengan setahun, dia tambah ilmu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dalam keadaan hirsun. Dan kerana dia nak menambah, dia nak upgrade dirinya dalam urusan-urusan agama secara khusus. Kerana di situ kelebihan yang Allah bukakan kepada orang-orang yang beriman. Dan bila kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi menyebut dengan perkataan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an ilmihi bima fa'ala fi ma fa'ala fi wa an malihi min aina tasabahu wa fi man anfaqahu wa an jismihi fi ma abla atau kama qala. Dalam hadis ini Nabi berkata, Nabi bersabda, maksudnya tidak akan berganjak, tidak akan bergeraknya kaki seorang anak Adam di padang mahsyar, sehinggalah dia ditanya dengan 4 perkara. Cuba kita hadam hadis ini. Nabi kata ditanya kepada seorang anak Adam itu, yang pertama sekali an umrihi fima afna. Ditanya tentang umurnya yang kita menumpang hidup. Kita meminjam masa yang Allah berikan 60, 70, 80, 90 tahun itu, Allah akan tanya kamu buat apa? Dalam keadaan ditanya baca Quran boleh tak? Tak boleh ya Allah, tak boleh. Tak boleh malaikat, tak boleh. 80 tahun ditanya hidup dekat dunia sampai tak boleh baca Quran, sampai tak boleh solat, sampai tak boleh kenal Islam. Bila ditanya pada perkara-perkara lain dunia, dia boleh jawab. Macam mana WhatsApp-nya, macam mana TikTok-nya, macam mana Facebook-nya, semua media sosialnya dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia itu, yang namanya dunia penuh dengan program-program yang begitu padat. Tetapi bila ditanya kuliahnya bila, tak ada. Qurannya boleh baca? Tak boleh. Infaknya berapa banyak? Seposen pun tak ada. Nak sebutnya apa? Ditanya dengan umurnya itu.
umurnya 60 tahun itu disia-siakan untuk apa? Itu yang pertama. Wa an ilmihi ma fa'ila fihi. Ditanya pula dengan ilmunya. Dengan ilmu yang kamu ada tu, kamu amalkan tak? Kamu sampaikan tak? Sebab itu dosa yang cukup besar menyembunyikan kebenaran. Yang dipanggil kitmanul ilm. Menyembunyikan kebenaran. Sebab itu bila orang itu dia bergelar ustaz, lagi berat. Dia membawa wazifah dan tanggungjawab yang besar dalam menjaga ummah, iaitu nak menjaga ummah, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana halal, mana haram. Dalam erti kata lain, menjaga pantang larang yang telah Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, ditanya pula, wa an malihi min aina tasabahu wa fi man anfaqa. Ditanya yang ketiga, dari mana dia dapat hartanya dan ke mana dia habiskan. Sebab itu harta yang kita dapat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat? Ke mana kamu habiskan? Saluran-saluran dia. Sebab itu dalam keadaan kita hari ini, di hujung-hujung zaman, untuk memastikan harta dan juga hasil-hasil duit kita itu halal sangatlah sukar. Lau kana fi akhir zaman la yubalu nasu min aina asabal mal min halal am haram. Pada hujung zaman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak mempedulikan lagi daripada mana hartanya dan ke mana dihabiskan. Dalam erti kata lain, manusia sudah tak mengira lagi halal atau haram. Semuanya dimasukkan dalam kerongkongnya demi mencapai tuntutan kehidupan dunia yang sempit. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Ditanya tentang dirinya. Dalam keadaan dirinya itu, yang mana jasadnya, daripada mana dia muda sampailah tua, di manakah masa-masa ketaatan. Ditanya juga dalam hadis yang lain, Nabi suruh kita rebut 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan datang. Antara yang Nabi tekankan, asyababaka qabla haramik, iaitu muda kamu sebelum tua. Sebab itu bila mana muda, dalam keadaan kita tu liar, kita jauh daripada agama Allah. Sebab tu kehidupan tua kita, cuba perhati orang-orang yang sembahyangnya jaga, dah 100 tahun lebih tak nyanyuk, boleh baca Quran, dia tak tinggal zikirnya, amalan-amalannya. Yakinlah sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ia merupakan pantulan daripada kehidupan mudanya. Sebab tu kehidupan muda kita ini, dia akan memberi bekas kepada kehidupan tua kita nanti. Sebab tu kehidupan tua kita itu merupakan pantulan daripada kehidupan muda kita. Orang hari ini sebut, dia kata, life begin at 40. Hidup mula 40 tahun. Itu kata-kata dari barat yang cukup menyesatkan. Kerana kehidupan kita ini, dalam ibadah, kalau kita lihat, ibadah itu dia memerlukan kepada, keadaan tenaga yang cukup produktif. Kita memerlukan kepada keadaan muda, keadaan tenaga yang baik untuk membantu kita dalam ibadah. Nak bangun malam bukan senang. Nak bangun malam dia perlukan kepada orang-orang yang ada kesanggupan untuk bangun di waktu yang cukup sukar, dengan semangat yang cukup kuat, dengan fizikal yang cukup bagus, waktu yang sejuk, waktu yang dingin, waktu yang payah. Dia perlu kepada kekuatan dalaman dan juga luaran. Orang nak pergi semayang jalan kaki, orang nak pergi buat umrah, nak pergi sa'i, nak pergi tawaf. Semua itu perkara-perkara yang melibatkan tenaga. Dan sebab itu dalam hal ini disuruh untuk kita menggunakan apa yang ada yang dipanggil usia muda itu untuk kebaikan. Apa yang saya nak kaitkan, nak relatekan dengan beberapa hadis ini, dengan apa yang dikatakan tanda kecelakaan, bahawa orang yang beriman itu, dia sentiasa menghargai diri dan masanya yang Allah berikan. Sebab itu modal hidup kita ialah masa.
Yang ada kita pada hari ini, umur kita 15 tahun, 35 tahun, 60 tahun, 100 tahun baik. Masa kita itu, modal kita ialah hembusan nafas kita. Hembusan nafas ini merupakan modal yang Allah berikan bagi tiap-tiap manusia. Yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang kampung, yang bandar, laki-laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar. Allah berikan pada dia modal yang sama, iaitu masa padanya. Cuma nak jadikan masa itu untuk kita letakkan dalam ketaatan. Kita gunakan masa itu untuk kebaikan. Kita gunakan masa itu untuk beribadah. Yang ini tak semua orang boleh faham. Arti kata lain, orang-orang yang beriman, dia pulun. Dia ada rasa gairah. Dia ada rasa tamak. Dia ada rasa gelojoh dalam mengisi masa-masanya untuk perkara-perkara agama. Dan sebab itu, dia ada satu sifat yang dipanggil hasad tu tadi. Sebab itu, bila melihat orang lebih daripada dia, dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan harta, dalam urusan-urusan Quran, dalam urusan-urusan ibadah, yang mana orang itu lebih, dan dia ada hak untuk rasa cemburu, dan dia pulun untuk jadi orang tersebut, merupakan sifat orang yang imannya hidup.